Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan membincangkan dan berkongsi berkenaan dengan seni bahasa iaitu sajak mengenai tajuk tiupan emas iaitu peralatan nafiri yang merupakan peralatan yang sangat istimewa. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide dan video yang telah disediakan. Kita mulakan dengan melihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Yang pertama ialah murid dapat mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul. Yang kedua, murid dapat menulis maksud rangkap pada sajak yang akan kita deklamasikan nanti. Sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, mari kita lihat pengenalan sajak bahasa Melayu. Sajak merupakan puisi bahasa Melayu moden yang berbentuk karangan berangkap. Puisi Melayu terbahagi kepada dua iaitu puisi Melayu moden dan juga puisi Melayu tradisional. Untuk melihat perbezaan di antara kedua puisi ini, kamu boleh melihat dan mencari maklumat pada laman sesawang yang berkaitan lah. Seterusnya, berbentuk bebas dan tidak terikat pada jumlah baris, tidak seperti pantun yang mana tetap barisnya, perkataan sebaris, suku kata sebaris, rangkap dan rima dan sebagainya tidak tetap pada sajak. Mempunyai tema tertentu. Apakah maksud tema? Tema ialah idea utama yang cuba disampaikan oleh penyajak ataupun disebut juga sebagai idea dasar. Untuk maklumat tambahan, sajak juga disampaikan dengan intonasi dan nada yang tertentu kerana intonasi dan nada melambangkan perasaan yang cuba disampaikan oleh penyajak. Contohnya penyajak itu marah, perasaan dia, suara ni tinggi. Bagaimana penyajak itu berasa tenang, gembira, perasaan. Suaranya agak tenang dan rendah. Bagaimana pula kalau penyajak itu dalam keadaan yang tertekan, kamu juga boleh lihat dari segi pergerakan gaya badannya dan bagaimana memek muka yang ditunjukkan itu boleh melambangkan, itu boleh menjelmakan ataupun menghidupkan mood yang mana marah, senang dan sebagainya. Murid boleh terus merujuk pada muka surat 82 pada buku teks bahasa Melayu. Kita baca pada bahagian atas, Balkis mendeklamasikan sebuah sajak dalam pertandingan kebudayaan di sekolahnya mengenai tiupan emas nafiri. Seperti mana yang cikgu dah bagi tahu tadi, nafiri merupakan satu peralatan tradisional yang digunakan oleh orang terdahulu untuk upacara tertentu. Baik, alat muzik nafiri merupakan peralatan yang dimainkan secara berkumpulan iaitu ataupun dipanggil sebagai orkestra. Nafiri diperbuat daripada perak tulen, logam perak. Nafiri dimainkan pada upacara-upacara rasmi diraja seperti perkahwinan, kelahiran, pertabalan, keberangkatan dan kemangkatan sultan. Maksudnya dimainkan dalam upacara khas tertentulah. Selalu dimainkan pada orkestra nobat. Itu adalah nama kumpulannya, orkestra nobat. Oleh demikian, golongan yang mempunyai pengalaman dan juga kemahiran dalam meniup dan juga memainkan nafiri ini amat dihormati. Juga bukan sebarangan orang boleh memainkan nafiri. Jadi dekat mana yang boleh kamu lihat bagaimana nafiri ini dimainkan? Iaitu kamu boleh tengok televisyen, sekiranya ada pertabalan ataupun upacara diraja, kamu boleh lihat dan dengar mainan ataupun alunan muzik yang dimainkan pada waktu yang sama. Itu adalah alunan daripada orkestra nobat. Sebagaimana yang kamu boleh lihat pada skrin, itu ialah orkestra nobat di mana dimainkan secara berkumpulan dengan peranan alatan muzik yang berbeza setiap orang. Sekarang cikgu akan mendemonstrasikan kepada kamu bagaimana kita nak mendeklamasikan sajak dengan intonasi, sebutan dan nada yang betul. Nafiri lambang kedaulatan menjadi saksi peristiwa penting saat berlaku pertabalan. Ketika hari perkahwinan, hadir nafiri pelengkap istiadat. Nafiri memilih insan yang hebat untuk ditiup dengan cermat. Peniup nafiri sentiasa dihormat, menyambung adat di dalam nobat.
Nafiri tidak pernah tua. Dijaga dan disimpan dengan selamat. Naik dan turun raja di tahta. Nafiri berkhidmat penuh setia selagi kudratnya masih ada. Okey, baik. Bagaimana? Cikgu rasa kamu juga boleh melakukan perkara yang sama dan cikgu memilih intonasi dan juga nada yang sederhana kerana merupakan satu bentuk penghargaan dan kita meraihkan mereka yang memiliki kemahiran dalam meniup nafiri. Baik, sekarang kita lihat maksud rangkap demi rangkap mengenai sajak ini. Okey, rangkap yang pertama sudah diberikan. Kita lihat apakah maksudnya. Nafiri ialah alatan kebesaran diraja. Nafiri dimainkan dalam majlis seperti adat istiadat pertabalan dan perkahwinan. Untuk tips kepada murid-murid untuk menyatakan maksud sajak ialah kita melihat kepada isi tersurat dan juga isi tersirat di mana kita gabungkan menjadi satu rumusan yang ataupun ayat. Untuk rangkap yang kedua kita bincangkan bersama-sama. Nafiri memilih insan yang hebat untuk ditiup dengan cermat. Peniup nafiri sentiasa dihormat, menyambung adat dalam nobat. Kita cuba keluarkan 3 poin penting dalam sajak. Nafiri memilih insan yang hebat ni kita boleh tulis sebagai dimainkan oleh orang yang mempunyai kemahiran ataupun yang mahir. Okey, ditiup dengan cermat. Boleh juga kamu tulis untuk kita nak main ataupun nak meniup nafiri memerlukan kemahiran supaya alunan muzik yang terhasil itu sedap didengar. Kita teruskan lagi. Peniup nafiri sentiasa dihormati, menyambung adat dalam nobat. Ada perkataan dihormati dekat situ. Kita boleh tulis peniup nafiri perlu dihormati kerana meneruskan tanggungjawab dalam memperkembangkan dan meneruskan seni ini. Manakala untuk rangkap yang ketiga kita baca nafiri tidak pernah tua, dijaga dan disimpan dengan selamat. Naik dan turun raja di tahta. Nafiri berkhidmat penuh setia selagi kudratnya masih ada. Okey, kita lihat pada perkataan ataupun kita lihat baris demi baris. Nafiri tidak pernah tua. Apa maksud nafiri tidak pernah tua? Ialah nafiri ini dimainkan sejak dahulu sehinggalah sekarang juga diteruskan. Dijaga dan juga disimpan supaya tidaklah rosak peralatan ini. Naik dan turun raja di tahta. Nafiri berkhidmat penuh setia. Maksudnya nafiri akan terus dimainkan muziknya dalam upacara penting golongan diraja. Dan yang terakhir, kesenian nafiri ini akan terus dimainkan sekiranya ada generasi yang berkemahiran dalam memainkan peralatan ini supaya tidaklah pupus dan lapuk di telan zaman. Oleh demikian, apakah nilai dan pengajaran yang boleh kita perolehi daripada cerita ataupun pembelajaran kita pada hari ini? Iaitu kita perlu untuk sentiasa mengekalkan dalam konteks ini ialah nafiri itu sendiri. Ianya melambangkan identiti dan budaya masyarakat di Malaysia yang mempunyai kerencaman dan juga kemajmukannya. Yang kedua ialah kita perlu untuk menghargai nilai kesenian kerana tidak semua orang boleh melakukannya. Hanya orang yang berkemahiran yang sudah dilatih mampu untuk memainkannya. Dan yang terakhir ialah kita perlu untuk sentiasa memelihara dan juga mempromosikan seni ini kepada generasi yang akan datang supaya kita dapat melahirkan pelapis yang berkemahiran dalam meneruskan seni ini. Dengan berakhirnya penerangan tersebut, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Cikgu harap kamu semua boleh memahami berkenaan dengan cara untuk mendeklamasikan sajak dengan intonasi dan sebutan yang betul dan juga pengetahuan yang kita sudah belajar pada hari ini kita manfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila tekan butang merah di bawah. Sebarang komen dan cadangan penambahbaikan sangat dialukan. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.